salam sejahtera. Debat bola episod 54. Saya Amin Fuad bersama dengan Izzy Nazri dan juga Amir Arafat. Hari ni missing in action Jufri, dia pergi mana? Dia dah kena kutuk-kutuk dekat YouTube. Lepas tu dia biasalah. Dia hati tisu lembut sikit. Lembut sikit lah tu. Dia tanya mesej-mesej aku cakap, ni kita nak reply apa ni? Okay, hari ni episod 54. Kita last week kita dah cerita pasal pemain muda untuk kalau nak berkelana ke Eropah ataupun apa mentaliti yang kita nak. Tapi hari ni lebih kurang samalah. Aku nak cerita pasal adakah pemain tempatan lebih selesa main Liga Malaysia ataupun Liga tempatan sendiri. Baru-baru ni ada laporan media daripada ejen bola sepak sendiri mengatakan sekurang-kurangnya 5 pemain bawah 23 tahun negara diminati oleh pasukan luar di Eropah. Ini dia punya laporan katanya Safawi Rashid daripada Zurich FC dengan Spartak Praha. Zurich ni daripada Switzerland, Spartak Praha ni daripada Czech Republic. Akia Rashid, Bate Borisov daripada Belarus. Yang lain-lain Syami Irfan Zakaria dengan Syami Kuti daripada kelab-kelab lain lah dekat Eropah. So ejen tu kata dekat Eropah ni tengah cari pemain di bawah 25 tahun sebab diorang minat cari player-player Asia ni sebab player Asia ni hardworking. Jenis yang hardworking. Dia tengok macam Korea, Jepun kan. Tapi dia tak tahu Malaysia malas sikit. So malas. Tak tahulah malas apa kan. Hardworking dengan laju. Okay, laju tu yes, aku rasa pemain Asia memang kebanyakannya laju lah, lagi laju daripada Messi lah. Tak. So untuk dia compare Messi, aku ada nak cari orang lain. Untuk pendapat korang lah, ejen tu berpendapat yang Malaysia patut eksport lebih ramai lagi pemain ke Eropah. Kau rasa kau setuju dengan kenyataan dia? Aku setuju lah kalau dia kata dari segi potential pemain kita ada yang kau cakap tadi, laju, hardworking apa semua kan. Aku bukan nak kata confirm pemain Malaysia tu hardworking atau tidak, tapi aku cuba cakap kalau orang luar boleh pandang begitu dekat kita, why not kalau ada peluang kita go lah untuk bermain di Eropah. Itu kata ejen tu lah. Okay, aku nak tambah. Dia kata adakah mungkin kita boleh jadi macam negara-negara Afrika? Sebab kebanyakan player Afrika, player diorang yang main negara, wakil negara adalah banyak yang dieksport keluar. Diorang tak main liga diorang sebab liga diorang either tak ada duit ataupun memang liga tahi lah. Terlalu rendah lah liga rendah sangat kan. So tak tahulah tahi ke apa kan. Apa tak bagus lagi nya. Itulah maksudnya. So bukan nak kata liga Malaysia ni tahi, tapi maksudnya adakah kita pemain-pemain Malaysia ni sebenarnya kita patut jadikan contoh Afrika ni. Kebanyakan player semua main kat luar. Aku rasa sebenarnya benda ni, isu ni dah lama dah. Cuma tak ada gerakan daripada pihak berkuasa lah, maksudnya FM sendiri ke, kalau sekarang NFDP ke. Sebab aku rasa benda ni dah lama isu ni. Kita pun ada banyak juga pemain yang main dekat luar. Tapi aku rasa aku setuju sangat, memang kita patut ekspor talent-talent ni. 5 walaupun kita tahu ejen ni spekulasi ke apa ke, itu kita tak tepi. Tapi kita tahu kemampuan pemain ni yang kau nyatakan tadi tu. Safawi Rashid memang dah bukan select Malaysia pada aku. Betul. Syami Safri pun memang, kau tahu dia memang laju. Jadi sebenarnya kualiti ni patut dieksport keluar. Maksudnya ruang tu perlu dibuka. Yelah, macam player Afrika aku rasa macam contoh Ivory Coast. Aku rasa 80% 90% yang semua wakil negara semua main kat luar. Especially dekat Liga Perancis lah, ataupun mungkin liga-liga lain, Liga Sweden ke apalah kan. Okey, lepas tu pengarah teknikal JDT ataupun Nafi Dawan ejen tersebut kata ada kelab Eropah nak minat pemain mereka, which is Safawi ataupun Akia. Dia kata kalau ada mesti dah dia orang pertama yang tahu, Alistair Edward kan, dia cakap tiada komunikasi di antara ejen dan JDT. Dia kata cerita ejen tu sebenarnya nak buat duit je kan. So dia kata itu dia punya pendapat lah. Tapi kalau kau tengok kabar-kabar ni, kau rasa benda tu legit ke ataupun sebenarnya orang nak buat duit je sebenarnya ni ejen ni? Yang pertama bila kata kabar angin tu faham je lah, nama pun kabar angin. So benda tu angin je lah yang sampai. Angin je lah yang sampai dulu. Kena faham ejen buat kerja ejen. Ejen menjadi ejen. Dia akan cakap apa benda yang dia rasa benda tu boleh memarketkan lagi pemain yang dia pegang. Itulah contoh macam kau mention tadi Safawi Rashid ke, Akia ke. Kemudian technical director JDT sendiri seakan tak ada apa-apa komunikasi berhubung dengan ejen tersebut. So ejen dia hanya create rumours lah benda tu sebab untuk marketkan pemain tu sajalah. Tapi at the same time ada benda yang betul kadang-kadang ejen ni kan. Dia walaupun benda rumours memang real, memang Real Madrid nak
player ni. Contoh Barcelona memang nak player ni. So kena faham ejen ni jangan percaya bulat-bulat kan. Kau macam gosip liar lah. Jangan percaya bulat-bulat lah. So kau kena berhati-hati dengan apa yang disampaikan oleh ejen tu. Betul, aku nak tambah sikit sebab tadi kau baca statement daripada Alistair Edward mengatakan untuk mengaut keuntungan semata-mata. Tapi nak kena ingat, selagi tak ada transaction, dia tak dapat untung apa-apa. Itu ejen buat kerja ejen. So kau tak boleh blame the game. Kau tak boleh blame the player, kau should blame the game. That's how it works. Diorang tak buat apa motif dia. Kalau motif dia betul, ada benda tu ada, tapi Alistair Edward mesti dapat konkret juga. So benda tu sebenarnya ketulusan tu masih grey area lah orang kata. Lepas tu pemain Selangor pula keluar kenyataan. Aku rasa ada surat khabar, aku interview dia, tanya dia. Dia mengaku kata ada tawaran dari luar. Dia kata di receipt 2-3 klub. Paling baru klub daripada Sweden dia cakap. Last year Klub dari Sweden. Namun tolak sebab kemungkinan kena duduk bangku simpanan. Dia kata baik kekal di Liga Malaysia sebab boleh garanti main. Okey, ni dia cakap lah kan. Ni laporan daripada media. Dia kata masuk kelab itu, katakanlah dia kata kalau masuk kelab yang dia nak masuk tu, lepas tu kelab yang sama bawa pemain daripada Afrika atau Eropah, pemain Malaysia akan dipandang remeh. Bukan sebab gaji, walaupun gaji ditawarkan lebih sedikit, aku rasa. So apa pandangan kau, Haji? Benda pertama aku rasa dia tolak reason sebab playing time tu aku rasa kelakar. Sebab dia pemain bola. Playing time tu kau tak boleh dapat, kau kena earn. Kan? Mana boleh kata macam aku tak nak pergi situ, dia tak nak bagi aku. Mana boleh macam tu. Kau lari lah dulu, sepak dulu, baru orang bagi kau playing time. Tak tahu lagi lah apa yang akan terjadi kat sana. Tapi kalau dia bagi reason sebab gaji lebih sedikit, aku faham. Kan? Kita kadang-kadang tak berada di tempat dia kan, dari segi kewangan, struktur kewangan dia macam mana. Memang dia perlukan 10,000 instead of 8,000. So kalau point dia cakap pasal gaji, aku boleh terima. Tapi kalau dia cakap pasal playing time tu memang tak masuk akal. Mentality lah sebenarnya. Dia as a player, dia tak boleh nak cakap macam tu tau. Okay, sorry kalau dia tengok video ni lah. Dia menyokong Selangor ni yang marah. Dia pendapat aku. Dia as a player, dia tak boleh cakap macam tu kan. Sebab dia kadang-kadang orang jadikan dia role model. Mungkin ada budak-budak umur 16 tahun, 15 tahun yang minat dia. Bila dia cakap macam tu, secara tak langsung budak tu akan terpengaruh macam betul lah cakap abang Syami ni kan. Main kat luar tak dapat playing time kan. Baik main kat sini, baik main kat Selangor, baik main kat Selangor 2. So bagi aku, dia sepatutnya tunjuk contohkan yang ada peluang dia akan grab kan. Melainkan ada isu-isu tertentu macam masalah gaji ke, masalah dengan ejen ke, masalah apa ke, itu kita faham. Benda tu benda yang penting, tetapi kalau tak boleh nak dielakkan kita faham. Tapi isu playing time aku rasa tak masuk akal lah. Macam tadi nak sambung apa Izzy cakap, macam mana Syami tahu yang dia takkan dapat main kalau dia tak cuba nasib? Itu nombor pertama lah. Betul. Adakah dia tak nak sahut cabaran sebab tak dapat main? Mungkin dia mengalah ke, kita tak tahulah. Sebab benda ni semua it's about subjektif. Kau dah masuk first team, kau kena usahalah untuk masuk first team apa benda semua. Dalam bola sepak tak ada garanti yang you akan main. Even kalau you pergi JDT, contohlah kan. Ataupun Selangor mungkin dah memang selesa untuk dia lah. Sebab tak ada orang beat dia lagi. Cuba kalau ada orang beat dia, tak ada competition. Betul lah ni. Tak ada competition. Sebab aku rasa pemain bola sepak kat Malaysia ni, diorang berada dalam comfort zone ni. Comfort zone, satu aku rasa overpaid. And then comfort zone. Tapi overpaid tu kita tak boleh salahkan player Betul. Sebab itu kelab yang decide tawar bagi betul, dia. Agree. Tapi aku rasa itu antara salah satu elemen diorang berada dalam comfort zone. Jadi selesa lah. Selesa lah. Buat apa aku nak challenge, aku nak work another 3-4 hours bila masa laku ke kan, berlari lagi banyak ke nak lawan Mama Afrika ni. Betul. Kat Malaysia pun ada Afrika dia kata. Betul. Jadi bagi dia tu cakap, kau pernah jawab mental tak kuat and kau kena pergi ke motivasi aku Azizan Osman ke. Tapi kita pernah cakap sebelum ni, macam episod sebelum ni kan, persiapan budak-budak. Buat sikit Azizan Osman ni. Kita pernah sentuh tentang mentality sebelum ni. Dalam episod sebelum ni kita pernah kata macam mana nak persiapkan diri dari segi mentality kau, dari segi fizikal kau. Inilah persiapan yang kau tak ready untuk buat ni sebenarnya. Mentality kau tak prepare mentality kau untuk pergi sana, dan kau letak as a playing time reason kau tak nak pergi sana. So bagi aku kelakar. Why? Kenapa pemain Malaysia takut nak main kat luar? Aku rasa persiapan daripada awal. Sebab tak dapat main. satu. Maksud aku daripada pembangunan, daripada peringkat Akaumbi sendiri, daripada remaja. Aku rasa itu membuatkan diorang it's better kita compete dalam Liga Malaysia saja. Bagus, memeriahkan lagi. Tapi kalau kau ada competition untuk
kau ada talent yang boleh pergi high level, Why Why not? not kan? Why not? Jadi aku rasa persiapan daripada peringkat remaja umur 12, aku rasa kau dah ada talent, and then start grooming to 18, 18, 6 tahun tu penting, critical bagi aku. Sebab kat situ membezakan kita nak naik perkembangan watak, kendiri, personality, permainan sendiri. Jadi aku rasa kat situ sebenarnya antara menjadi penyebab pada kau umur 18-19 untuk tentukan sama ada kau willing ke tak pergi. Macam Juf ada cerita pasal Terasi Nalda, pergi je. Why not? Pergi sana, pergi datang balik Malaysia, datang balik Thailand main. Betul. Pergi balik keluar. Willing. Betul. Sekarang dia one of the top player dekat Jepun. Salah satu penyerang yang berbisa lah. Okay, kat sini aku ada tulis lah salah satu sebabnya mungkin pasal playing time, sebab gaji, sebab makanan. Okay. Sebab makanan tak ni sebagai contoh lah, sebab tak boleh makan nasi lemak, nak kena budu ke sama belacan ke apa kan. Sebab jauh family, sebab awek cingeh, so sebab kawan-kawan juga selesa, satu bahasa, mentality berbeza, culture yang berbeza. Dan mungkin bila culture berbeza tu kau rasa macam bila culture dah berbeza, lepas tu bahasa dah berbeza, kau takut nak bercampur dengan orang. Aku rasa kita ni takut nak bercampur dengan orang kot. Kita tak berani. Maknanya tak ada persiapan dari segi tu kita nak bercampur dengan orang. Kita terlampau selesa. Maknanya kalau kat Malaysia tak apa, aku ada kawan-kawan aku ada family aku, contohlah aku rasa lah itu depend kepada pemain lah kan. Okay, ada kenyataan daripada saudara VJ di Twitter mengatakan kenapa rata-rata fans Malaysia ni marah Syami sebab tak nak main luar, sebab tak akan dapat main, tak dapat first team. Dia kata benda ni hipokrit sebab bila ada khabar Angin Sumarih nak pergi JDT, semua fans marah sebab sama je tak akan dapat main di JDT. Walhal beliau kata dekat JDT kena fight untuk dapat main first team juga. Apa pandangan korang? Aku rasa itu kan comparison dia macam salah. Macam tak kena pada aku. Sebab kau bercakap pasal playing time, sekarang playing time kau di standard yang sama. Betul. Jadi kenapa kau nak pergi? Aku tak tahu nak compare macam mana Haji. Kalau kau tak good enough, kau tak boleh main pun dekat Perlis. Sama je isu dia. Tapi kita bercakap pasal pemain keluar negara, maksudnya ke liga yang lebih tinggi. Kita ada Liga Belarus tadi, FC Zurich. Ni semua luar negara, Europe yang ada eligible untuk bertanding di Champions League. Jadi awak cakap ini different league, different continent. Kita nak player kita expose. Kenapa persoalan ni perlu wujud? Betul. Nak main untuk jadi team. Tak, persoalan ni wujud kononnya sebab fans kata kenapa kononnya marah Syami kan. Kenapa masa Sumarih kau marah Sumarih jangan pergi JDT contohlah. Faham, tapi soalan itu lebih kepada defensif untuk some interest. Defensif untuk dia punya interest. Jadi aku rasa it's not a fair question pun. Betul. Dia macam ni. Kalau kita nak compare macam tu, kenapa tak fair? Sebab kena faham branding JDT tu di Malaysia. Besar lah dekat Malaysia. Branding JDT tu di Malaysia. Yang kita cerita ni adalah branding di luar. So comparison yang kau buat tu sebenarnya dalam dan luar tak sama kan. Patutnya kalau kau nak buat comparison tu, mungkin kau boleh cakap Sumarih nak kena fight untuk dapat playing time dia di Pahang. Bila dia pergi Johor, dia kena fight juga playing time dia di Johor. Itu okey, pasal Pahang dengan JDT dalam satu liga yang sama, dalam satu community yang sama. Bila kita cerita export keluar pula, kita nak kan bukan sebab playing time tu semata-mata. Bila dia balik sini, dia boleh bagi impact dekat national team. Kita nak tengok mutu permainan yang berbeza, kita nak tengok mentality yang berbeza. Benda tu kau tak boleh dapat kalau kau duduk dalam circle yang sama. Kau kena keluar daripada circle tu. Okay, kita bercakap pasal playing time lah. Kalau Safawi dengan Sumari mempunyai mentality yang betul, maksudnya takkan ada masalah. They will fight to each other to become improve lah. Tapi macam aku cakap, bila pasal Syami ni pula beza sikit lah kan. Okay, aku akan tambah sikit. Cabaran dia berbeza. Kita tahu JDT, of course, sebagai pemain Malaysia yang tak main kat luar, JDT is the best team. Cabaran dekat JDT adalah untuk fight first team. Tetapi dari segi untuk menyesuaikan diri, senang. Sebab environment yang sama macam kau cakap tadi. Contoh-contoh macam Sumarih ataupun siapa-siapa pemain Malaysia di sana, kawan-kawan ramai kat situ. Tetapi berbezanya bila di luar satu bahasa, culture yang lain. Bila culture bahasa lain, kau akan build mentality yang berbeza. Kau kena campur dengan orang. Personality pun kau boleh jadi berbeza. Persekitaran tu pun berbeza untuk kau main dalam mungkin dalam keadaan sejuk, kau kena
Yelah lain lah berbeza. Tapi cabaran yang sama dengan juga JDT adalah playing time juga. Maksudnya kat luar tu pun kau still kena fight playing time lah. Cumanya bila kat luar tu mungkin pengalaman yang kau bawa balik ke Malaysia adalah berbeza. Itu saja aku rasa kan. Wherever you go, kau kena fight untuk semua ada dugaan dan ada semua ada challenge. Itulah. 1Z pernah pergi Jepun 2 tahun kontrak. And then tamat kontrak lepas tahun katanya injured. OKS macam kecewa time tu, aku rasa peminat pun kecewa lah dia balik kan. Betul. Actually sebenarnya masa 1Z injured tu, tak salah dia punya club tu sanggup bayar perubatan dia sampai dia habis kontrak. Tapi dia decide nak balik juga sebab nak dekat dengan family. Legit info ni tu? Legit aku baca laporan lah. Yang tak legit, orang kata sebab awet lah dia balik. Tak, yang tu tak legit. Zati tu. Zati tu. Mana kau tahu tak legit? Kau pun tak tahu kan. Benda ni khabar angin. Kita tak tahu kan. Jadi khabar angin jangan percaya bulat-bulat. Kita tak tahu lah betul atau tidak kan. Sebab aku pun dengar-dengar juga kan. Aku lebih percaya yang dia nak dekat dengan mak bapak dia. Dia pasal mungkin aku rasa dia menghadapi masalah untuk rawat kat sana sebab tak ada orang nak bawa dia. Kena kuat lah macam Adi Fayad okey je. Dah minum ke Wan? Belum. Bagi air. Dah makan ke Wan? Adi Fayad okey je. Itulah mentaliti berbeza lah. Sebenarnya mentaliti beza. Sedangkan kelab dia tu dah willing untuk tanggung rawatan ACL dia di sana. So you stay je kat sana kan. Tapi dia insist untuk balik. Bila aku rasa kalau dia nak balik sebab kelab tu tak nak tanggung rawatan dia. Aku faham lain cerita. Tapi cerita dia sekarang ni, kelab dia willing untuk keluarkan duit, biayai dia punya rawatan. Tapi kau stay kat sana. No. Sayang I want to go lepas back to Malaysia. Lepas tu career dia lepas balik Malaysia betul, hancur Betul. Khabar angin lah. Khabar angin kata girlfriend time tu Zati tu selalu video call dia. Aku dengar Zati tu sanggup nak pergi Jepun jaga dia. Tapi Wan Z kata tak apa, you tunggu balik. Masalah lah macam ni. Aduh, stres aku Tapi ada juga yang mengatakan sebab Nazirul Naim pergi kelab yang sama, tapi Nazirul Naim setahun je kontrak. Lepas tu dia balik. Mungkin juga tak tahu lah, ni pun khabar angin. Mungkin sebab dia dah tak ada kawan ke apa. Tapi itulah, benda ni is all about your mind lah. Kau punya dalam kepala. Tapi aku terfikir apa pandangan orang di pihak sana bila benda ni jadi. Dia akan cakap lah manja. Dia ni manja lah, dia ni lembik lah kan. So sebenarnya tak bagus lah cermin untuk orang-orang kita yang nak main kat sana bila bagi patutnya dia reaction. Sebab patutnya kalau dia berjaya kat Jepun akan buka lagi. Betul. Sebab macam Thailand, player yang contoh yang bukakan lagi banyak pemain Thailand pergi sana adalah Chanatip. Betul. And then ada laporan juga Nazmi Faiz pun pergi sana balik. Menurut laporan, kelab Portugal tu ada masalah kewangan, hanya menerima €500 dalam 6 bulan. Tapi PKNS lepas tu bayar dia RM30,000 sebulan. Adakah sebab gaji ataupun khabar angin? Cinggir juga. Itulah ya cerita pertama yang kita dengar pasal gaji lah. Gaji lah. Yang ada masalah ejen katanya. Dan ejen, lepas tu Cinggir tu masuk. Jadi dalam cerita yang bercampur baur macam ni, sepatutnya sebab Nazmi time tu baru menang Sukan C 2011 dengan OKS. Jadi sebenarnya kalau betul dia berjaya menarik minat Berama, dia dengan talent yang dia ada, mungkin dia boleh dapat tim yang lain di sana. Okey, katakanlah bukan masalah gaji. Kalau tak ada masalah gaji, katakan dia balik sebab masalah yang kita tahulah ni sebagai contoh khabar angin je. Katakan dia main dengan Berama tu, dia perform ke apa ke, Porto pula beli dia. Maksudnya dia kena tengok jauh lah kan. Tapi tak tahulah kalau betul masalah gaji, tak tahulah sebab PKNS pun bayar dia RM30,000 lepas tu kan. Lepas tu dia pergi Selangor kan. Tapi ini benda-benda ni semua adalah cerminan untuk pemain-pemain muda akan datang. Itu sahaja. Sebab kita nak cerita berdasarkan macam yes, we have the best team. Dekat Malaysia ni kita ada JDT, the best team. Even in Southeast Asia you boleh cakap JDT is the best. Kalau kau pergi Eropah, pergi Jepun, pengalaman yang kau dapat adalah berbeza. Okay. Adakah secara keseluruhan memang mental kita tak kuat sebenarnya Zee? Mental pemain-pemain bola sepak di Malaysia. Secara jujurnya aku agree. Kebanyakan pemain Malaysia mental tak berapa nak kuat. Mental kau di dalam padang kena bu dengan fans pun kau boleh mental koyak juga kan. Carut balik kau carut balik kat fans ke, atau kau do something yang tak patut kau buat ke apa kan. Selangor ada kes tu tak? Ya ke? Tak tahu. Ada yang keeper tu. Ada kau buat lupa pula sebagai fans Selangor. Ni keeper Faizal Harun nama dia. So mentality tu sebenarnya
bukan sekadar mentaliti nak berkelana di luar, mentaliti bermain di dalam padang pun kita sebenarnya kurang. So aku memang agree lah bila kau kata pemain di dalam Malaysia ni kurang kuat mentaliti dia. Kalau kena kritik sikit, tak boleh kena kritik lantun terus. Betul. Kita bukannya marah kau kena kritik ke apa ke, tapi kau tak patut react macam tu lah sebenarnya. Patut kau ada bertenang sedikit ke. Macam mana macam kau selalu kena kutuk kat YouTube, okey Tu lah macam-macam kena kutuk kan. Apa pandangan kau terhadap kritikan ni sebenarnya? Kalau kau sebagai pemain terima je macam mana? Apa solution yang terbaik untuk kau? Solution terbaik aku rasa ialah kau prove it dengan result. Betul. Kau tak perlu react balik, kau cakap balik, kau tweet balik, kau reply balik. Kau being sarcastic. So aku rasa benda tu so unprofessional. Sebab bercakap balik macam Izzy cakap, kau yang role model. Betul. So kau prove dengan apa yang kau ada on result kan. Kau tengok macam Ronaldo, hat-trick kadang-kadang lawan Atletico. Macam tu yang kita nak. Kadang-kadang kita tak rasa kita ni role model, tapi terimalah hakikat bila korang main bola akan ada peminat dia tu sendiri kan. Kadang-kadang mungkin bukan usia korang, mungkin usia adik-adik umur 8 tahun 9 tahun, dia sebenarnya memang minat korang. So sebenarnya korang patut contoh, ada poster kat dinding tunjuk contoh yang baik sebenarnya kan. Kalau ada mentaliti yang bagus, sebenarnya benda tu boleh mempengaruhi lagi anak-anak kecil ni. Kalau main bola dia nak main kat luar. Tapi untuk bercerita pasal cerita Sumarih tadi, Sumarih sebenarnya memang dah sahut cabaran sebab dia daripada luar. Dia datang Malaysia, betul tak? Betul. Untuk dia terpaksa campur dengan orang-orang lain. Walaupun dia pergi JDT, dia deserve lah nak pergi JDT. Betul tak? Contoh lah, sebab dia mungkin dapat gaji lagi besar. Yang mungkin dapat facilities yang ni apa semua. Untuk dia memang dah sahut cabaran dia. Dan bagi aku dia pun dah lama kat Pahang. Why not dia tukar angin sikit ke apa. Aku tak ada isu lah untuk Sumarih ke JDT sebenarnya, tapi bila buat comparison yang tadi tu agak kelakar. Okay, sekian saja perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12. Search. Kalau nak buka shopping, kat Shopee klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ Mat? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan, untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi. Selamat.